Izzah tak ada? Izzah tak ada. Okay. Hey Zaidi. Nasib baiklah handsome. Tak kekal ko. Ramai lagi handsome. Berat badan naik tadi? Maintain. Jatuh sikit lah. Aku timbang tadi 65.6 macam tu. Jatuh sikit. Aku pelik tu, aku naik. Okey lah, kau memang nak naik kan? Tu lah. Aku target 80 lah. Doang aku. Kau apa? 75. Tinggi saya 183. Kau tengok aku. Berapa kau? Berat kau? 75. 75. Itu target berat aku lah, 75-73 macam tu. Ya, saya dikira underweight. Underweight untuk tinggi saya dikira underweight. Oh, 18? 183. Weh, tinggi tapi ringan. Tapi sebelum ni pun lebih kurang je berat. Tapi badan naik aku, kau rasa? Badan nampak naik tak? Aku tengok badan kau sama, cumanya muscle tu dia lagi shape. Kau punya shoulder dah besar dah. Sebab muscle ringan tau. So berat tu dia tak dapat beza pun. Opa the legend, thank you. Betul. Tapi kau punya muscle naik tu waktu kita main shoulder press kan. Kau punya shoulder dah besar dah. Turun balik ni kau, jom lah pergi gym sekarang. Bang, saya tinggi 185. Allah, cepat. Pasal cepat kot. 185 tapi berat 54. Oh ya, awak lagi ringan. Awak lagi ringan ni. Kena naik berat badan sikit lah. Naik sikit ke dalam ni ramai tanya macam mana nak naik berat badan, nak kuruskan berat badan. Senang je. Korang kena belajar calorie deficit ataupun calorie surplus. Kita seharian kita ada kalori yang kita perlu ambil. Jadi kalau nak gemuk ataupun nak besar, bukan gemuk lah, nak naik berat badan, nak besar, nak bulking, kita kena surplus. Kita kena melebihi kalori kita. Jadi kita kena makan banyak. Kalau nak kurus, kena kurangkan kalori, dipanggil kalori deficit. So antara salah satu caranya adalah IF, intermittent fasting. Jadi terangkan intermittent fasting ni. Intermittent fasting ni macam puasa Nabi Daud dah. Sehari puasa, esok tak puasa. Sehari puasa, esok tak puasa. Sehari puasa, esok tak puasa. Dia, korang niat puasa sunat je lah, senang cerita. Betul ke aku? Betul lah. Dia puasa Nabi Daud dah. Puasa Nabi Daud. Dia seumpama macam puasa Nabi Daud dah. Bukan seumpama, memang puasa Nabi Daud. Sebab tu bila kita puasa ni badan kita lebih sihat. Niat lah. Niat dapat apa pahala, tak niat, tanpa niat tak dapat pahala. Korang nak buat apa-apa mesti kena ada niat. Nak solat pun puasa hari Isnin. Hari Isnin, hari Khamis, hari Jumaat. So niat puasa senang je. Sahaja aku niat puasa, sahaja aku berpuasa pada esok hari, sunatkan Allah Ta'ala. Bahkan kalau nak solat puasa sunat, pagi tu boleh niat lagi. Betul tak dia? Tanya Ustaz lah. Macam Zaidi tak boleh buat IF tu macam aku buat. Sebab Zaidi cepat gila turun berat badan. Kalau Zaidi skip lunch je, terus turun berat badan Zaidi. Hari tu Zaidi dah start gym sampai 70 kilo. Lepas tu puasa, time puasa tu shooting. Ngam-ngam habis puasa tu jadi turun 10 kilo. 10 kilo banyak Dia orang cakap best. Biasa dengar orang cakap bestnya ni apa semua. Orang yang kurus rasa macam orang yang nak naik berat badan ni senang. Kita pula rasa dia best. So benda ni Allah bagi adil. Betul, Allah Maha adil. Aku ada orang nampak tu, orang kurus nak gemuk. Kalau orang gemuk nak kurus. Orang pendek nak tinggi. Orang tinggi nak tak nak pendek tu jarang dengar lagi lah. Sedang lah macam tu lah. Tapi salah satu benda yang aku rasa dah tak boleh
ubah adalah ketinggian lah. Maka ubat tinggi pun mana dulu tinggi lah. Betul tak? Orang buat research kau pasal tinggi ni. Satu, nak tinggi korang kena banyak melompat. Sebab tu kalau korang tengok basketball player semua tinggi sebab diorang banyak melompat. Lepas tu dengan volleyball punya player pun banyak tinggi sebab diorang banyak melompat. Unless benda tu genetik dia memang dia pendek. Gayut tu dia lebih kepada untuk kita punya backbone. Macam orang cakap bergayut tinggi rasanya tak betul. Sebab jadi tanya macam ada trainer ni, dia cakap lepas gym je lompat. Dia lompat betul-betul lah. Kira lompat yang korang paling tinggi korang rasa boleh lompat. Kena bergayut kat palang tu, orang explain kat Zaidi, dia untuk kita. Boleh. Siapa ni? Ain Choi nak book, kata pergi kat IG saya lah, aku Imran. Lepas tu kat situ ada link, tekan link, nanti WhatsApp saya. Borak dulu kan? Okay. Okay, kalau korang nak book saya, sini tak ada sebut nama kan? Nombor kan? Boleh ke? Sini tak ada sebut nombor, nanti kena ban. Betul lah. Tak boleh sebut nombor, nanti kena ban. Okay, kalau nak book boleh pergi ke Instagram saya lah, Aku Imran. Yes, itu nanti ada dekat bio tu ada link. Je lah, AQOIMRAN. Korang okay, korang nak tanya sikit. Apa ni? Jangan sebut apps. Faham? Okay. Faham? IG AQOIMRAN. Kalau siapa nak book fotografi boleh Roger AQOIMRAN. Okay, korang yang mana yang nak kurus tu, gunakan 5 tips ni. Yang pertama adalah intermittent fasting. Yang kedua adalah pengambilan gula yang kurang. Yang ketiga adalah pengambilan minyak yang kurang. Kemudian yang keempat, banyakkan kardio. Kardio ni sama ada berlari, berjogging ataupun berjalan pun dikira kardio. Berjalan kaki, orang kata brisk walk. Kalau pagi-pagi tu brisk walk. Dan yang terakhir sekali, yang kelima adalah jangan makan bila kenyang. So ikut sunnah Rasulullah SAW lah, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Makan kan, saya demam, so saya makan miso. Aduh, dah makan belum dia? Dah, tadi berapa makan tadi? Yang keenam kena broken. Janganlah, siapa broken dengan awak tu? Okay, dia macam orang cakap ibu workout lah. Ibu workout ni, dia macam, benda ni sangat penting lah kalau untuk workout. Dia salah satunya squat, deadlift, dengan bench press. Bench press, shoulder, apa ni? Chest. Dia macam kira ibu workout lah. Macam korang tak patut lah tinggal benda tu, sebab benda tu penting lah. Squat, deadlift dengan bench press. Orang cakap lah, saya sampaikan balik je. Bila nak dia pernah broken dia? Saya alhamdulillah lah, tak adalah broken sangat pun. Okey lah orang cakap. Zaman budak-budak, paling berkesan bila broken. Kenapa Ada, memang betul pun. Kalau broken, dia ada satu matlamat tau, satu goal. Macam orang kata revenge lah. Kau tengok kau jaga kau, aku dah badan cantik nanti tak layan kau, macam tu lah. Macam aku balik Macam mana? sama je, gitu je. Wish, thank you Hazliza.
Tapi kita jangan emosi sangat sebenarnya. Kebahagiaan yang sebenar adalah mensyukuri nikmat. So andai kata kita jadikanlah diri kita ni seperti sepohon pokok buah. Tak kala orang balik batu, kita memberi buah yang manis untuk orang makan. Sebab kadang-kadang kan kita broken kan, orang tak layan kita, sebab kita terlalu bergantung kepada makhluk. Kita sayang dia sangat-sangat sampaikan kita lupa yang pemilik hati ni adalah Allah. Nah, so siapa kat sini broken? dia macam Ustaz Zul bagi tahu hari tu lah, bahagia ni dia terletak atas diri kita sendiri. Kita yang boleh pilih sama ada kita nak bahagia atau tak. Bahagia ni terletak atas diri sendiri. Macam ada je orang bahagia dengan, okay, contoh macam setengah orang, okay, dia walaupun dia hidup ada rumah, ada motor, tak ada kereta, tapi dia bahagia. Ada orang ada kereta supercar, rumah besar, tapi tak bahagia, rumah sesunyi. Ada setengah orang bahagia, ada macam isteri macam cabi-cabi sikit. Ada setengah orang bahagia bila wife dia kurus. Dia lain-lain orang lah. So terletak kepada orang tu sendiri. Betul. Dia satu benda lah yang aku belajar dengan ustaz-ustaz kan. Okey, kalau kita ikut umur kita, ikut umur Rasulullah SAW kan, 63 kan. Okey, sekarang ni kita umur, katakanlah umur 30 sampai nak lagi 63 tu lagi 30 tahun, betul tak? Okay. So kita hidup kat dunia ni sekejap jadi, katakan paling banyak, paling tua dekat muka bumi ni 100 tahun. Dekat padang mahsyar kita dah mati nanti, maksudnya dah masuk alam kubur, alam barzah kan. Kita nak tunggu hari kiamat tu lama dia. Ya tu, aku pernah dengar dia seumpama macam berapa lah, 30 minit kita punya masa dekat dunia dengan mahsyar satu hari tu bersamaan dengan macam satu masa dekat dunia ibarat macam 2 minit je akhirat. Sebab tu Nabi Isa dia masih lagi muda, dia masih lagi faham tak? Dia diangkat ke langit dan diturunkan macam tu. Dia macam yang korang pernah dengar Ustaz Abdul Somad cakap, kalau nampak tasik, celup tasik, dekat tasik tu pakai jari, air yang dekat jari tu lah dunia. So tasik tu lah akhirat. Dia seumpama macam gitulah. Tu Ustaz Abdul Somad bagi tahu Nah, bukan sebab takut tu lah bagus. Memang kena patut takut. Bila yang tak takut tu yang patut takut sebenarnya. nah. Bila kita takut tu maksudnya kita still ada iman. Mungkin Allah bagi kita bagi takut tu ada sebab. Bukan sekadar takut bodoh-bodoh. Bila kita tak beringat langsung pasal mati, pasal akhirat ni lah yang lagi menakutkan sebenarnya. Macam Allah nak bagi je kita. Istiraj lah, macam istiraj, macam kau nak sangat kan, ambil kau. So dalam ayat ulama cakap apa tah, macam sebab dia menyangka yang Allah tak nampak. Sebenarnya Allah sentiasa nampak dan Allah bagi orang tu bermain dalam pusingan istiraj. Macam gitu lah. Allah Akbar. Bagus tadi. Alhamdulillah dengan perkongsian ni dapat tambah iman lah, insyaAllah. Aku bersyukur juga aku sakit tau. Sebab salah satu, Allah bila sakit kan, Allah akan tarik seri muka, Allah akan tarik dosa, Allah akan tarik kekuatan. Bila kita sihat, Allah kembalikan semua kecuali dosa. Sebab tu dia bagi penghapus dosa kan. Tapi Alhamdulillah tadi aku dah selubung badan kan, lepas tu berpeluh-peluh, sihat sikit lah, Alhamdulillah. Kalau tidak tadi pagi tadi memang kon. Demam ke? Demam ke? Demam, batuk, sesama, sakit lutut. Allah sayang. Macam kau kan, kau insyaAllah depan kan nak kahwin dah kan. InsyaAllah.
Semoga Ciri-ciri perempuan yang sana baik. dia. Ciri-ciri tahu. Adalah bagilah sikit dalam 5 ciri ke, mana tahu ada yang menepati kriteria tu kan. Bahaya soalan kau ni. Bukan, aku tak bagi soalan bahaya. Aku just nak tahulah perkongsian man to man kan. Man to man, tapi ramai bukan man dalam ni. Oh, faham. Okay. Kat kau berapa ramai? Kat kau berapa ramai? 5.2. Ha? 5.2. 5.2? Kau apa? Kita kau naik kotak kan? Naik kotak lah. Maksudnya kau boleh baca lah komen ni. Boleh lah. Sama lah kira. Oh, sama lah. Sama. Tak, Oh, faham. Kalau aku live. Oh, macam tu. cantik tu Tapi aku tak tahu domain itu. Cantik tu apa? Aku pun baru-baru belajar. Ada orang explain. Cantik tu Maksudnya apa? kalau aku live atau kau live, kita sama masuk. Macam mana nak tu? Macam mana nak request? Macam mana? Korang tolong explain kat aku. Dia Okay. kalau kau naik kotak macam ni, macam tadi kau guess kan, kita punya yang view ni samalah. Maksudnya view ni kita share macam tu. Kau boleh nak baca komen juga. Kalau kau live, aku live, maksudnya view kau daripada view kau, view aku pada view aku. Macam tu lah rasanya. Betul ke? Di ramai suruh jawab. Ya, aku tahu. Aku baca juga ni, gila. Kau pandai ni. Sekejap, kau makan apa kau? Aduh. Pandai kau dia. Okay, first dia sedap mata memandang lah. Sedap mata memandang. Lepas tu kedua agama. Ketiga akhlak lah. Tiga tu. Dah tu je lah. Dia general lah. Tak lari. Kita nak lari apa? Goyang apa? Zaidi pun tak goyang. Otak saja lah. Bagus lah jawapan. Sebab Nabi suruh pilih pasangan apa kau? First? Macam mana? Nabi? First Keturunan, harta. Agama dulu. Agama paling last. Agama paling last. Lepas tu sebaik-baiknya agama yang terakhir tu. Ya ke agama last? Kau macam terbalik ke? Keturunan Kalau nak kahwinlah kerana keturunannya, kerana darjatnya, kerana hartanya, kerana agamanya. Sebaik-baiknya adalah agama. Gitulah kita. InsyaAllah ni tak sabar nak tengok kau. Ya, orang kata apa? Ke jenjang pelaminan. InsyaAllah. Itulah, mana tu ada jodoh dalam ni kan. Lagi dua apa? Lagi Apa dua yang- je lah. Tak apa sangat. Tapi lebih kurang dia punya hadis tu macam tu lah. Tapi macam tu lah. Dia sedap mata memandang, ada agama, berakhlak. Lepas tu dia apa ni? Dia boleh tolerance, faham each other macam tu lah. Itu bahaya ni. Kadang-kadang korang edit jadi lain belakang. Ramai jedak-jeduk. Jedak jeduk JJ. Bukan jedak jeduk tu kan JJ tu. JJ yang diorang selalu buat tu. Apaan tu. Oh, dia nak istaraf ke? Ya Allah. Yang okey. Jadi explain lah bab setaraf ni. Kan tadi dah cakap tadi. Tak ada makna setaraf ni. Tak ada maknanya. Macam aku fotografer. Jadi kerja lain. So apa yang setarafnya? Ada je orang macam orang lain ke kahwin dengan orang biasa. Ada je.
So tak ada definisi setaraf ke tak setaraf ke tak selevel ke tu tak ada. Itu korang yang meletakkan diri korang macam tu. Bagi Zadi tak ada. Kita semua sama. Mati semua masuk dalam kubur, mati semua dikafankan dengan kafan yang sama. Kapur baru juga ujung-ujung. Beza dia amalan kita je. Macam tu lah. Betul. Tu nak cakap yang tak setaraf apa semua tu, itu diri sendiri yang meletakkan diri ni macam tu. Bagi Zadi semua orang sama. Lain lah kalau macam pasangan kita pilih tu memang dia meletakkan diri dia, oh aku level atas ni, kau level bawah macam tu. Tu lain lah. So nak carilah orang yang jangan buat anda yang sendiri tau. Jangan buat anda yang sendiri. Betul. Jodoh ni Ini tak baik. Allah. Siapa yang dapat dia beruntung Allah. Lama tu tak keluar. Lama tak keluar. Ya, nanti kita kena keluar bulan 1 insyaAllah. Chill, rock. Chill, klik. Rock lah. Baju Melayu bila kau adik? Nak keluar dah insyaAllah. Doakan lah. Ni aku tengah roger aku punya agent. Guys, boleh ke? Nak minta tolong sikit. Nanti Zaidi dah keluar baju Melayu, korang support lah dia, boleh lah? InsyaAllah diorang akan support. Kita percaya dengan rezeki Allah. Kita buat mana yang tak jadi lepas kerja sekejap, serta untuk hal esok. Nak buat apa-apa tu jaga keberkatan lah. Jaga keberkatan insyaAllah. Kita cuba jaga keberkatan lah. Nak berniaga kan, kita nak berniaga pun kita niat lah. Berniaga tu pun adalah sunnah. So Fifi dapat 100 pahala syahid. So jagalah keberkatan dalam apa-apa kerja pun, insyaAllah. Yang lain tu selebihnya serah ke Allah lah. Mungkin Allah akan bantu. Yang selebihnya saya akan serahkan kepada saya punya Amesab lah, Syahir. Mana buat kerja Assalamualaikum Amesab. Syahir. Waalaikumsalam sahabat-sahabat. Salam. Jadi okey. Okey. Lama tak dengar Syahir cakap. Aku sihat aku. Saya Alhamdulillah. Syahir, mana? Allah bagi sihat Allah. Dia ACL lah Syahir. ACL. Aku ACL. Syahir pun pernah kena ACL ke? Saya MCL, meniscus. Saya meniscus. Aku bukan ACL je. Bini aku cakap meniscus sebab dia dekat tepi kan, kanan kiri dia. Sebelah tepi. Diorang panggil aku Abi, kenapa lah? Ya, engkau Abi, aku Baba. Siapa bagi pun aku tak tahulah. Abi tu apa maksud dia? Bapakku. Alamak. Bila masa pula saya kahwin dengan mak awak? Ya Allah, kelakau. Subuh kau Syahir 6.3,000. Tak, semua nak tengok kau ni. Allah, tak ada. Jadi semua yang ada dalam ni, pertama-tama sekali kita banyak syukur pada Allah SWT kan. Allah SWT bagi kita macam-macam nikmat kan. Antara nikmat yang paling besar adalah nikmat kesihatan, nikmat berkeluarga kan. Dan nikmat yang kita dapat bersama-sama dalam live ni yang kita manfaatkan lah kan. Antara nikmat paling besar adalah nikmat iman, nikmat kenal Allah SWT. Hari ni kita lahir, kita dah dapat Islam. Tapi sebenarnya bila kita tanya diri kita sendiri balik kan, siapa Allah? Kita pun tak tahu siapa Allah. Allah lah. Jadi itu penting untuk kita selalu cakap tentang kebesaran Allah. Dia banyak cakap pasal Allah. Bila kita banyak cakap pasal Allah, lagi kita kenal Allah kan,
lagi mudah kehidupan kita. Apa pun yang akan jadi, kita sentiasa sentiasa sangka baik kan. Allah SWT Khalik kan, yang maha menciptakan. Selain daripada Allah, diciptakan. Apa yang kita nampak, apa yang kita tak nampak, semua makhluk Allah SWT. Dan Allah SWT yang menjadikan langit dan bumi, menjadikan siang dan malam, menjadikan sesuatu keadaan. Hari ni kita dapat kumpul hari ni pun atas kehendak dan izin Allah SWT. Tidak ada yang benda yang terjadi di atas bumi ni kan, di antara langit dan bumi berlaku dengan sendirinya. Semuanya di bawah pengetahuan, kehendak dan izin Allah SWT. Hari ni kalau kita Allah bukan setakat Khalik yang menciptakan, Allah SWT juga Malik. Malik ni apa? Malik dia yang maha memelihara. Hari ni Allah ciptakan langit, bumi, siang dan malam, semuanya di bawah pengaturan Allah SWT. Kalau kita belajar sains, matahari keliling orbit, bulan keliling orbit, tak pernah lambat sesaat ataupun cepat sesaat, ataupun dia lari daripada garisan orbit dia. Kalau manusia, kita cipta rel kereta api ke, traffic light ke, satu hari nanti traffic light mungkin boleh rosak, mungkin boleh jadi aksiden. Tapi Allah SWT tak pernah pun matahari terkeluar berlanggar dengan bulan. Perkara-perkara besar Allah atur, Allah takbir. Perkara kecil pun Allah atur dan Allah takbir. Setiap daripada kita, kehidupan kita pun Allah yang atur, Allah yang takbir. Hari ni kita makan apa, kita jumpa siapa, hari ni kita pergi mana, hari ni kalau kita aksiden ke, hari ni kalau kita jumpa siapa-siapa, semuanya dah di bawah percaturan Allah SWT. Jadi kita selalu kita kena belajar berdamai dengan apa yang jadi dalam kehidupan kita. Selalu bersyukur kan. Kita kalau tengok orang lain yang lebih daripada kita maka kita akan rasa macam kurang bersyukur lah. Jadi belajar duduk dengan orang-orang yang miskin, belajar duduk dengan anak yatim. Ni Nabi ajar kena selalu duduk dengan anak yatim, dengan orang yang lebih kurang daripada kita. Maka kita akan belajar bersyukur lah. Bersyukur ni apa? Bersyukur Nabi ajar kita gunakan segala nikmat yang Allah bagi dekat kita untuk kita tambahkan ketaatan. Tambahkan ketaatan. Jadi itulah dia, kita selalu sangka baik dengan Allah, kita bersyukur selalu. Kita tengok orang yang lebih kurang daripada kita. Kalau macam hari ni kita tak ada kenderaan kita ada motor saja. Kita tengok orang lain motor pun tak ada, kereta pun tak ada, naik basikal je. Kalau kita hari ni boleh berjalan, kita tengok orang lain yang tak ada kaki duduk dekat hospital. Banyak orang ada harta tapi tak boleh guna harta dia. Sebab apa? Allah dah tarik nikmat kesihatan, tak boleh makan yang sedap-sedap dah. Jadi kita yang hari ni dapat makan, kita ada rumah, kita ada keluarga yang baik, ini adalah nikmat yang sangat-sangat besar kan. Selalu ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tadi saya duduk dekat balik rumah lepas maghrib, mak saya selalulah buat taklim akhir kan, baca taklim. Jadi taklim bagi tahu, saya ingat perkataan yang sangat besar macam mana nak cakap perkataan tu ringan je di bibir tapi berat di timbangan amal, iaitu apa? Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ringan je nak sebut tapi kita tak tahu kan. Tapi bila kita tahu kelebihan dia, kita rajin nak amalkan. Yang penting untuk kita tahu setiap ganjaran yang kita buat, setiap amalan yang kita buat, kita tahu ganjaran dia. Lagi ke? Lagi. Tak cakap pasal apa? Habis Syahir. Dan Allah SWT telah buat ketetapan, ketetapan yang tak pernah berubah daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Iaitu apa ketetapan? Kejayaan, kebahagiaan seluruh jin dan manusia. Kita semua, kebahagiaan kita hanya dalam agama.
sejauh mana kita dapat taat perintah Allah, ikut cara Nabi. Kan kebahagiaan bukannya dekat datang daripada banyaknya harta, kan kebahagiaan bukannya datang daripada pasangan, tapi kebahagiaan ni datang daripada Allah SWT. Dan Allah boleh bagi kebahagiaan tanpa bagi kita harta. Allah boleh muliakan seseorang tanpa bagi dia pangkat, tanpa bagi dia harta, tanpa bagi dia keluarga, pun Allah boleh bahagiakan dia. Kan? Dengan cara macam mana? Kita 100% kita belajar taat perintah Allah, ikut cara Nabi. Satu orang yang semayang awal waktu, inilah kebahagiaan bagi dia, inilah kejayaan bagi dia. Satu orang yang dapat sedekah, kan, dia belajar sedekah, apa yang dia bagi, inilah kebahagiaan bagi dia. Satu orang yang dapat taat ibu bapa, kita dapat sayang ibu bapa kita, kita dapat belanja ibu bapa kita, bahagiakan dia, inilah kebahagiaan bagi kita. Kebahagiaan kita ni bukan apa yang kita dapat, tapi kebahagiaan kita ni kita akan rasa bila mana apa yang kita bagi. Lagi banyak kita bagi, lagi banyak yang kita akan dapat. Nabi ajar apa yang kita bagi, itulah yang kita akan dapat. Jadi insyaAllah lah kita sama-sama kan. Sama-sama. Benar. Aku buat apa hari ni kau? Hari ni ada benda-benda hebat lah jadi kat awak. Semalam saya main bola. Alhamdulillah saya mendapat satu ujian, iaitu kaki saya meniscus MCL. So saya punya lutut tu, dia punya tulang tu, tendon tu dah terputus. Jadi saya, Alhamdulillah saya dapat nikmat solat duduk kursi. Saya, Allah tarik sikit lah nikmat. Jadi salah satu perkara yang kita akan hargai ialah bila kita kehilangan satu nikmat tu. Sebagai contohnya macam solat lah, kita akan lebih menghargai sujud tak kala kita kehilangan nikmat untuk sujud. Jadi bila solat kat atas kursi ni, permulaannya kita kena tak berdiri dah, sebab kita boleh berdiri kan. Kemudian waktu rukuk tu kita boleh duduk. Lepas takbiratul ihram, kita boleh sama ada nak duduk terus atas kursi ataupun nak berdiri. Waktu rukuk tu kita duduk pun boleh. Jadi salah satu yang saya belajar, bila kita rukuk kan kita rukuk, kita duduk kan, kita kuranglah nikmat tu. Nikmat sujud ni adalah satu nikmat yang besar, sebab kita sujud pada Tuhan kita, iaitu Allah SWT. Bila kita dapat sujud kepada Allah SWT, kita meletakkan segala kita punya hebat kita tu ke bawah. Kita ada kereta hebat, kita ada rumah hebat, kita ada kuasa hebat, kita tinggalkan, kita sujud pada Allah. Jadi Alhamdulillah lah, saya belajar satu benda. Lepas tu saya demam, batuk, sesama. Demam, badan saya panas, tapi saya rasa sejuk. Jadi membuktikan yang bahawa nikmat sihat tu sangat-sangat penting lah. Sebab bila kita sihat, kita boleh berdakwah. Bila kita sihat, kita boleh ajak orang, contohnya rumah ke rumah, pergi ke masjid kan. Jadi bila kita tak sihat, kita duduk rumah, kita kena berehat. Jadi saya selubung diri saya berpeluh lah. Saya nak bagi berpeluh kan, saya tutup kipas, berpeluh. Alhamdulillah, Allah bagi nikmat tu balik. Nikmat sihat sedikit lah, iaitu nikmat sembuh sikit daripada demam. Saya makan 2 Panadol, tapi saya belajar daripada Syahir lah. Bukan Panadol tu yang menyembuhkan penyakit, tapi Allah. So setiap kali ambil ubat, kita jangan berharap pada Panadol atau berharap pada ubat. Kita kena berharap pada Allah. Sebab Panadol, paracetamol tu hanyalah asbab saja. Betul tak Syahir? Jadi Alhamdulillah saya belajar dengan Misa, dengan Zaidi kan. Benda-benda yang berlaku kat muka bumi ni semuanya asbab saja. Contohnya saya bertemu dengan sahabat saya baik kan, contohnya Zaidi dengan Syahid. Diorang adalah asbab saya mengenal Allah. Diorang selalu berkata-kata iman kan, bercakap-cakap iman. Iman ni yazid wa yanqus. Yazid bertambah, yanqus menurun. Sebab tu kita nak tinggikan iman kita, kita kena sentiasa hari-hari cakap pasal kebesaran Allah. Sebagai contoh je kan, seorang hamba dia berkawan dengan pemukul besi kan, dia akan dapatlah serpihan bau-bau besi tu kan. Tapi kalau seorang berkawan dengan pengusaha minyak wangi, dia akan dapat dia punya bau wangi tu. Jadi kita kena pilih kawan yang baik lah.
Sebab kawan-kawan baik macam Izaidi dengan Syahir ni, diorang hari-hari bercakap pasal iman. Alhamdulillah, diorang punya tahap keimanan tu Masya Allah, Allah saja tahu. Jadi apa yang Syahir buat tu betul lah, kita kena sentiasa bercakap iman. Sebab apa? Telinga yang paling rapat bukan audiens, telinga kita sendiri. Bila kita bercakap pasal dekat diri kita sendiri. Sebagai contoh, kita suruh solat, kita suruh diri kita solat, kita suruh tutup aurat, kita suruh diri kita solat, tutup aurat, bukan kita suruh orang lain. Sebab itulah, Alhamdulillah, Allah bagi ujian, Allah juga bagi kita nikmat. So sihat kena ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, iaitu apa? Muda sebelum tua, Muda sebelum tua, sihat sebelum sakit. sihat baru-baru. So kita tak pergi ke tempat-tempat yang tak berfaedah kan. So kita banyakkan jalan kaki ke masjid, rumah Allah, macam tu lah. Kemudian sihat sebelum sakit. Bila sakit ni, satu benda tak boleh buat, so kita kena berehat. Jadi kita gunakan manfaatkan segala benda. Semua benda yang terjadi kat muka bumi ni adalah ujian. Sihat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin pun ujian. Sihat ujian adalah kerana bila kita sihat, sihat kita tu kita guna kat mana? Kita guna kat masjid ke, kita guna dekat tempat-tempat yang tak manfaat kan. Sakit tu ujian. Sebab bila kita sakit, kita akan minta pertolongan Allah ke minta pertolongan makhluk kan. Macam Syahir selalu cakap kan, Allah ni Khalik. Khalik ni bermaksud menjadikan, makhluk ni dijadikan. Khalik ni dia menjadikan. Allah ni bersifat Khalik, menjadikan. Dia tak boleh mencipta diri sendiri, dia dah ada wujud, ada sebelum perkataan ada itu ada. Jadi itulah sebut sedikit, insyaAllah. Penting lah cakap pasal sahabat kan. Saya teringat Nabi ajar para sahabat. Sahabat ni apa? Sahabat ni kalau kita bukti yang kita sayang dekat seseorang adalah kita nak dia sama-sama masuk syurga Allah SWT. Kalau sahabat dulu dia jumpa dengan sahabat dia yang lain, dia tanya juga macam apa khabar, macam mana keluarga. Tapi antara benda yang mereka akan tanya adalah bagaimana iman kamu hari ni sahabat, macam mana kita punya solat hari ni, awal waktu ke tak, hari ni dah habiskan zikir ke belum, hari ni ada baca Quran ke tak. Kita sama-sama ambil berat tentang persiapan kehidupan kita yang sebenar, iaitu selepas kita mati. Kena banyakkan cakap tentang alam kubur. Sebab apa? Alam kubur tu benar-benar akan terjadi. Pada mahsyar kita semua benar-benar akan dibangkitkan keadaan kita tak berpakaian satu helai kain pun kan. Bagaimana kita nanti di depan timbangan amal, keadaan yang sangat-sangat mengerikan, sampai satu orang ibu yang mengandung pun dia akan gugurkan anak dia. Lepas tu dia pun sebabkan panasnya ni tapak kaki ni, dia sanggup pijak anak dia suami isteri akan berlari sesama sendiri, kita tak nak jumpa. Sebab apa? Akan saling tuntut menuntut. Semua orang akan sebut nafsi-nafsi, diri saya saja. Tapi yang boleh selamatkan kita adalah iman dan amal kita. Hari ni kalau kita balik jumpa Allah SWT, kita tak kahwin, Allah tak marah. Kalau kita tak ada kerja, kita balik jumpa Allah, Allah tak marah. Kalau kita tak ada rumah pun Allah tak marah. Tapi kalau kita balik, kita bawa iman yang rosak, kita yakin dengan pekerjaan kita yang boleh buatkan kita senang, kita yakin dengan pasangan kita yang boleh mendatangkan bahagia, maka iman kita ni iman yang rosak, iman yang tak valid lah. Jadi masa tu Allah akan murka dengan kita. Amalan kita lah kita kena usahakan setiap hari amalan kita. Hari ni setiap hari kena baca Quran guys. Quran ni adalah mukjizat yang kita boleh pegang, kita boleh lihat, kita boleh baca. Penting untuk kita baca Quran. Siapa-siapa yang tak dapat baca Quran, kita usaha belajar. Untuk perkara dunia kita boleh belajar. Untuk nak jadi doktor ke PhD nak jadi peniaga, kita sanggup bayar beribu-ribu ringgit untuk kehidupan dunia yang sementara. Tapi untuk perkara yang akhirat, perkara yang benar-benar akan terjadi, kita kena usahalah sama-sama InsyaAllah
Kalau kita tak kuat, kita minta tolong dengan Allah. Ya Allah, saya memang tak kuat, ya Allah, bantulah saya, ya Allah, hadirkan orang-orang yang baik untuk saya. Dan kita penting untuk niat. Innamal a'malu binniat. Dan sesungguhnya setiap perkara bermula dengan niat. Bila kita niat yang baik-baik, Allah akan hantar yang baik-baik. Sebab apa? Allah ni maha baik, Dia takkan sia-siakan kita punya niat. Hari ni kalau kita dapat kebaikan, yakinlah sebenarnya dulu kita pernah niat. Jadi Allah akan hantar. Macam saya dapat jumpa Izadi, walaupun kita dah lama kawan, tapi hari ni kita dapat borak pasal benda-benda macam ni. Ini salah satu nikmat Allah. Betul. Nabi cakap, jadidu imanakum, perbaharui iman kamu. Setiap hari kita kena keep on perbaharui iman. Macam mana nak perbaharui iman? Banyakkan mengucap kalimah la ilaha illallah, kan? Syahiran, betul tak? Jadidu imanakum. Benda ni Syami yang selalu sebut sampailah saya teringat. Susah banyak saham kat dia. Kalau saya sebut, korang pun sebut jadidu imanakum, perbaharui iman kamu, Nabi cakap. Dan iman ni sangat penting lah. Bila kita nak menikah pun kita kena ada iman. Kita bukan sekadar menikah ni sebab rasa sayang ke apa. Bila kita menikah ni, apa yang Sayyidina Umar cakap lah, jika menikahnya hanya dilandasi oleh rasa saling mencintai, so dekat mana kedudukan iman kita? Sebab berapa banyaknya orang yang menikah saling mencintai tapi pernikahan mereka tak berkah, maka berakhir dengan perceraian. Kerana iman, sebab dikarenakan iman, Rasulullah sabar ketika di rumahnya hanya tersedia cuka, lalu Rasulullah makan cuka tu sebab iman. Fatimah Az-Zahrah sabar menggiling gandum hingga tangannya melepuh disebabkan iman. Inilah rasa cinta kerana tak bisa ikut berperang. Hanya iman yang kuat dengan pedang, kesabaran dan senjata syukur dikala senang. Maksudnya nak cakap yang kita pergi berperang ni bukan sebab kita berani. Kita pergi berperang ni disebabkan iman kita kuat. Di atas dasar iman kita pada Allah ni, mungkin benda tu yang akan membuat kita kuat untuk pergi berperang. Bukan sebab kita ada pedang, bukan sebab kita kuat, bukan sebab kita pergi main gym. So atas dasar iman tu, itulah penting. So Sayyidina Umar cakap, maka fahamilah oleh kerananya boleh saja menikah kerana saling mencintai, namun pastikan perasaan itu hanya menjadi makmum dan imanlah yang harus menjadi imamnya. Fahamilah, tak semua cinta itu melahirkan iman, tapi semua iman insya-Allah akan melahirkan cinta. So iman dulu baru mencintai. Ni Saidina ni apa yang Saidina Umar sampaikan kepada sahabat-sahabat ni. Nak kata iman ni begitu penting iman sebesar biji zarah, satu orang yang dosa dia penuh langit dan bumi, dia balik jumpa Allah SWT, dia bawa hanya iman sebesar biji zarah. Biji zarah ni kecil lah, kalau kita tengok pun pakai teleskop kan. Dengan iman yang macam ni pun, apa ganjaran yang Allah nak bagi dekat dia? Allah akan bagi syurga dekat dia 10 kali besar dunia. Hari ni kita satu Malaysia pun kita tak habis pusing lagi. Kita tak boleh nak bayangkan apa ganjaran yang Allah simpan dekat sebalik ujian-ujian yang Allah bagi dekat kita. Jadi kita setiap hari kena usaha atas iman. Iman ni lebih penting daripada kerja, lebih penting daripada rumah, lebih penting daripada pasangan, lebih penting daripada makan. Sebab apa? Iman saja yang Allah akan lihat. Ada dalam satu, kalau korang ada mutakat hadis bab ikhlas niat. Hadis yang pertama sekali, mafhumnya Nabi SAW bersabda, Allah SWT tidak melihat pada rupa paras kamu, Allah SWT tidak lihat pada harta benda kamu. Yang Allah SWT lihat hanyalah iman dan amalan, hati dan amalan kamu. Sebab apa? Iman ni dia terletak dalam hati kita. Bila mana hati kita bersih, maka percakapan kita akan lebih baik, penglihatan kita akan lebih baik, pendengaran kita akan lebih baik, perbuatan kita akan lebih baik. Hari ni banyak orang solat tapi masih cakap perkara yang kotor. Hari ni orang bersedekah tapi masih akhlak dia tak baik. Sebab apa? Iman dia belum betul-betul benar lah. Macam saya saya pun kena banyak muhasabah diri dan banyak lagi yang saya nak kena perbaiki lah.
Mutakat hadis. Semua orang kena ada satu. Setiap rumah kena ada satu. Kan? Mutakat hadis, Fadilah Amal, ini adalah buku yang paling bukan paling power lah. Maksudnya dia dah terjemah ke beratus-ratus bahasa. Dekat Rusia pun ada bahasa Mutakat hadis. Sorry, Fadilat bila kita baca Mutakat hadis, okay, Zaidi nak share dulu lah apa yang, okay, Zaidi dulu pernah ada bagi dekat seorang kawan Zaidi ni tau. Jadi tak boleh sebut nama. Zaidi pernah bagi tau. Zaidi cakap try lah baca kat rumahan. Sebab situation dia wife dia macam, dia dan wife dia macam still tengah nak belajar lagi apa semua. Lepas tu Zaidi macam tiba-tiba tergerak hati nak bagi kan. Cakap cara baca dia macam ni. Sebab dia ada cara baca dia. Kita bukan boleh buka pakai muka surat macam tu je. Cara baca dia kena cakap kita kena selawat, baca bismillah, lepas tu buka random. Tu Zaidi pun cakap baca ni apa semua kan. Baca macam ni. So lama-lama kan okay, wife kawan Zaidi ni awal-awal tak suka Zaidi tau. Sebab Zaidi dulu lain lah. Zaidi dulu macam dia ingat macam bawa benda yang negatif untuk boyfriend dia macam tu lah. Tapi sekarang dia dah kahwin. So after Zaidi dah bagi dia tu, lepas beberapa minggu tu dia cakap, dia call Zaidi, dia cakap, Di, sekarang ni hari-hari wife aku minta untuk aku bacakan dia. Cakap rindu lah ni apa semua. Nak bagi tahu yang bila kita baca benda ni, dia akan jatuhkan keberkatan tau. Sebab bila kita baca ni, ini dikira majlis ilmu. Bila dikira majlis ilmu ni, malaikat sentiasa untuk datang. Allah akan hantar, Allah dah susun tau, ada beberapa ratus ribu malaikat Allah akan hantar untuk turun ke dunia ni untuk mencari majlis ilmu. So bila orang yang menghadiri majlis ilmu, macam contoh kita tengah borak-borak sekarang ni kan, kita tengah borak sekarang ni pasal agama, pasal iman, ini dikira majlis ilmu. So bila dikira majlis ilmu ni, Allah dah tetapkan malaikat-malaikat ni untuk mendoakan orang-orang yang menghadiri majlis ilmu. Macam tu. So banyaklah yang benda yang jadi nampak depan mata, cakap ya Allah, memang berkat lah. Lepas tu wife dia dah start pakai tudung, sekarang bernikah. Jadi macam ya Allah, Alhamdulillah, sangat-sangat Alhamdulillah lah. Jadi rasa dia atas keberkatan, satu niat dia untuk berubah, satu lagi keberkatan dia baca Mutakat hadis ni. And dia lama-lama time Zaidi pergi umrah, kawan Zaidi ni call lah, dia cakap macam ni, time ni lepas Zaidi dah bagi Mutakat hadis ni, time tu Zaidi kat umrah, dia call lah, dia cakap, Di, aku ada duit, kalau sesiapa post gambar pergi London ke, pergi Paris ke, pergi mana-mana, pergi vacation, sumpah aku tak pernah jealous pun. Tapi bila aku tengok kau post pergi umrah, pergi Mekah, aku nangis, Di, aku nangis. Aku sangat-sangat jealous. Kenapa lah Allah tak panggil aku kan? Kenapa aku tak dapat pergi kan? Lepas dia dah cakap macam tu, Zaidi pun jadi tersabak sekali. So Zaidi macam kawan baik kita. Bila dia cakap macam tu, kita sedih lah. So kita datang, kita adalah selit-selit doa sikit. Sekarang dia cerita lah, banyak cerita pasal life dia gitu-gitu. So sebab kita kawan kan, kawan baik. So kita cubalah sampaikan doa, walaupun kita tak tahu doa kita tu makbul ke tak, tapi cuba. Apa yang dia minta tu, Alhamdulillah. Jadi nampak depan mata saya semua A to Z, daripada awal sampai sekarang. Anak dapat, wife pun dah jadi baik, keluarga pun dah bahagia. Memang tak tahu nak cakap, memang magical lah. Memang Allah nak bagi, tak ada siapa boleh halang lah. Itu lah. Betul. Orang nak tengok di gambar kitab Mutakat hadis tu, orang nak screenshot, boleh dapat di Siptalink. Siptalink ataupun online pun ada. Dekat Shopee pun ada. Dia okay, setiap kali apa experience dari baca kan, setiap kali kita buka, sebab dia buka random tau. Bila kita buka random, dia seolah-olah macam Rasulullah tengah mengajar kita. Macam Rasulullah tengah bercakap macam, oh okay, mungkin sekarang kita tengah live. Jadi buka random tau. Jadi baca dia selawat sikit atau baca bismillah, jadi buka random. Okay, korang nak tahu apa yang terbuka dekat sini?
Saya baca sikit At least Boleh. saya baca sikit Baca sikit lah. Okay. Apa yang jadi buka ni random Okay, jadi baca Tajuk. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apabila seseorang hamba mengingatiku dan bibirnya bergerak-gerak kerana mengingatiku, maka aku akan bersama dengannya. Ibnu Majah. Lepas tu ada lagi Sayyidina Abdullah bin Busra radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, hukum hakam syariat sudah banyak yang mesti diamalkan, tetapi beritahulah kepada saya amalan yang saya boleh jadikan amalan tetap saya. Lepas tu baginda SAW bersabda, basahkanlah lidah kamu dengan zikrullah pada setiap masa. Lepas tu last lah jadi baca. Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, pembicaraanku yang terakhir dengan Rasulullah SAW semasa berpisah daripada baginda SAW ialah aku berkata kepada baginda SAW, beritahulah kepadaku apakah amalan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, beritahulah kepadaku apakah amalan yang paling afdal dan paling banyak dapat menghampirkan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda SAW bersabda, Rasulullah jawab, kamu mati dalam keadaan lidah kamu basah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini hanya mungkin berlaku apabila seseorang itu semasa hidup mengambil berat tentang zikrullah. So maksudnya jadi rasa benda ni macam Rasulullah tengah nak mengingatkan kita supaya kita sentiasa berzikir, sentiasa mengingat Rasulullah, sentiasa mengingat Allah. So kebanyakan menyebut nama-nama Allah. So keterangan dia maksud daripada ketika baginda SAW mengutuskan beliau sebagai governor ke Yaman. Perbualan ini berlaku pada masa itu. Banyak korang, sebab dia tebal tau. So setiap kali korang buka tu mesti korang rasa macam macam kena lah dengan live aku, dengan apa yang benda yang nak disampaikan. Setiap kali buka Dah. ni mutakab hadis. Tapi yang terbaiknya Yusuf Kandalawi, Syekh Muhammad Yusuf Kandalawi. Yang terbaiknya kita buat penanda lah. Untuk setiap tajuk tu kita penanda tanda. Supaya apa? Tak ada satu hadis pun yang kita tertinggal. Jadi dalam mutakat hadis ni ada dua benda. Iaitu yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kedua adalah hadis-hadis Nabi berkenaan. Ulama' dah Maulana Yusuf Kandalawi ni adalah Maulana Ilyas adalah keturunan Sayyidina Abu Bakar. Dia ni perawi hadis lah, hadis yang sangat-sangat hebat lah. Jadi dia orang asbab Allah SWT jadikan dia buat satu kitab mutakat hadis Fadilah Amal. Dia orang kumpulkan semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, dia dah differentiate ikut tajuk. Jadi kita belajarlah setiap tajuk tu kita tanda penanda. Kita ada 6 tajuk, jadi kita tandalah. Yang pertama kalimah thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua solat khusyuk dan hudud. Yang ketiga ilmu dan zikir. Keempat ikram muslimin. Kelima ikhlas niat. Yang keenam dakwah dan tabligh. Jadi penting untuk kita tanda setiap tajuk tu. Setiap hari kita baca satu hadis. Untuk permulaan kita bacalah dulu dalam 10 minit. Lepas tu kita buat peningkatan daripada 10 minit ke 15 minit ke 20 minit. Dan tujuan kita hidupkan majlis taklim ni adalah, yang pertama sekali adalah kita nak dengar lagi dan lagi firman Allah SWT dan hadis-hadis Nabi. Supaya apa? Supaya datang keyakinan dalam diri kita dan terzahirnya dalam amalan. Ini adalah maksud kenapa kita hidupkan majlis taklim. Kita nak dengar lagi dan lagi. Walaupun kita dah dengar dah hadis tu, kita nak dengar lagi. Supaya apa? Kita datang keyakinan dalam diri kita dan terzahir dalam amalan. Sebab apa? Nabi SAW ni percakapan yang benar kan? Jadi bila kita dengar sesuatu hadis dalam diri kita, hati kita akan ada yakin ini adalah percakapan yang benar. Mulut kita cakap benar ya Allah, benar. Jadi bila kita dengar sesuatu hadis, kita kena yakinlah, pasti dan pasti Allah akan bagi. Cuma lambat atau lewat je lah, cepat atau lambat.
kadang-kadang kalau korang baca pun, kalau korang dah beli nanti korang baca, kalau korang rasa benda tu macam berulang 3 kali, berulang 3 kali tu pun ada sebab. Sebab Rasulullah punya bahasa ni sangatlah tinggi. Rasulullah punya percakapan ni bahasa dia sangat tinggi. Satu, disebabkan dia daripada Bani apa? Bani Hashim. Bani Hashim, tak silap dia Bani Hashim. Kedua, Rasulullah dibesarkan Bani Sa'ad. So Bani Sa'ad ni pertuturan bahasa Arab dia sangat tinggi. Rasulullah ada sebut dalam hadis yang bagi tahu yang bahasa dia sangat tinggi, disebabkan 2 sebab ni lah yang tadi saya disebut. So bila Rasulullah nak bercakap dengan sahabat, Rasulullah terpaksa lowerkan dia punya bahasa tu supaya sahabat faham. Sebab tu kalau korang baca dalam mutakat hadis ni, Rasulullah akan ulang 3 kali supaya benda tu kita nak faham. Sebab macam ada satu hadis ni, Nabi beritahu, barang siapa yang mengerjakan solat sunat jenazah, nescaya dia mendapat 1 qirat. Barang siapa yang mengusung jenazah hingga selesai jenazah tersebut, sempurna jenazah tersebut, nescaya akan dapat 2 qirat. So sahabat tak faham qirat tu apa Rasulullah kan. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, qirat tu apa? So lepas sahabat tanya, Rasulullah pun jawab, qirat tu bersamaan dengan 1 qirat bersamaan dengan sebesar 1 gunung Uhud. So kalau korang solat jenazah dan korang selesaikan jenazah tu sampailah jenazah tu selesai dikebumikan, nescaya akan dapat 2 qirat bersamaan 2 bukit Uhud, pahala dia sebesar bukit Uhud. Gitulah. Sebab tu Nabi ulang-ulang dalam hadis tu, kadang-kadang benda tu walaupun ayat dia macam susun lain, tapi sebenarnya benda yang sama supaya kita faham. Ada sebab Nabi bila bercakap, Nabi akan ulang balik supaya orang faham apa yang nak disampaikan. Sebab bahasa Nabi sangat tinggi. Gitulah. Bani Sa'ad terkenal, betul, Bani Sa'ad terkenal dengan kefasihan bahasa Arab berbanding menyerik. Betul. Sebab Nabi kan dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni daripada Bani Sa'ad. Betul. Sebab tu salah satu budaya Arab, orang akan bagi bayi diorang disusukan oleh orang lain dan dibesarkan di kampung. Sebab Halimatus Sa'diyah ni dia menetap di kampung. Jadi Rasulullah SAW dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah dalam keadaan Halimatus Sa'diyah ni tak berharta pun. Maksudnya gandum-gandum pun tak banyak. Jadi oleh kerana keberkatan Rasulullah SAW, Halimatus Sa'diyah mempunyai keberkatan lah. Tiba-tiba dia punya gandum banyak kan. Dan Bani Sa'ad ni, kenapa Bani Sa'ad ni hebat dalam bahasa Arab? Sebab dekat kawasan kampung, bahasa Arab di sana lebih tinggi, lebih berkias, lebih berlapik. Kalau dekat bandar dia lebih ke arah rojak lah, atau bahasa-bahasa macam tu. Ada orang komen, Wana Azil, doakan saya dikurniakan zuriat. Amin. Semua yang dalam ni kita doakanlah sahabat kita Wana Azil ni. Ada juga dalam kehidupan kita, kawan-kawan kita dah kahwin lama tapi tak ada dikurniakan zuriat. Ni insyaAllah lah kita sama-sama doakan kan, dapat zuriat yang baik, jadi soleh-solehah, jadi hafiz-hafizah, jadi alim-alimah kan? Amin. Dan saya teringatlah cakap pasal doa ni, sebenarnya Ustaz Azhari bagi tahu apa, Allah SWT dia ada matematik dia tau. Contoh macam kita kalau nak sesuatu, sebenarnya kita kena doakan apa yang kita nak tu kepada orang lain. Contoh kita nak kahwin kan, saya tak kahwin lagi kan, saya nak kahwin tapi saya kena doakan dekat orang lain, ya Allah kahwin, bagilah jodoh dekat Izaidi, bagilah apa, semoga Izaidi dan Syahir dapat kahwin lah insyaAllah. Contoh kita perniagaan kita tak maju kan, kita doakan, ya Allah kurniakanlah perniagaan yang maju dekat Aku Imran, semoga studio dia lagi terkenal sampai seluruh dunia. Jadi apa yang kita doakan dekat orang lain, atas kepala kita ada malaikat yang akan doakan untuk kita. Macam tu lah. Ustaz Zul ada tu. Ya ada tu. Kita tengok ada sudi ke tak nak buat share. Betul. Bila kita mendoakan orang lain,
dalam hadis juga kan, malaikat akan mendoakan untuk kita kepada Allah supaya macam, ya Allah, kau kembalikanlah doa ini kepada orang yang mendoa orang lain ni 10 kali ganda. Maksudnya Allah lagi terima doa kita atau doa malaikat? Of course lah doa malaikat. Aku pergunakanlah Izaidi dan juga Syahir jodoh yang baik, cepat-cepat kahwin ya Allah. Amin. Aku nak jodoh ke tu? Aku balik ke situ. Izzah, Tak, duduk. Tak balik. Ustaz Zul. Ustaz tu tak masuk ke? Tak tahu dah invite kan ni. Allahu Akbar. Saya doa je, saya tak minta apa-apa pun. Jadi macam tu lah, kita belajar-belajar doakan untuk orang lain. Dan hari ni kalau kita dapat solat, kita nak orang lain pun dapat solat juga. Nah, Hari ni kalau kita nak, Izaidi dan Syahir kaya. Amin ya Rabbal Alamin. amin ya Allah. Tak Syahir dengan aku kaya lagi dan lagi, amin. Dan semua dalam ni lah, amin. Kita kena saling mendoakan. Tak, betul lah, memang betul pun. Kalau kita, sebab tu kalau ada satu doa yang makbul kan, kalau seorang sahabat mendoakan seorang sahabat lain tanpa dia mengetahui, InsyaAllah makbul. Makbul. Yang kita doakan kan, akan wujudnya kasih sayang antara kita. Dan satu lagi, kadang-kadang dalam hidup ni kita tak boleh puaskan hati semua orang, dan semua orang tak boleh puas hati dengan kita. Boleh jadi kita ada isu dengan someone kan. So bila kita ada macam gaduh dengan seseorang, kita kena paksa diri kita doakan kebaikan untuk dia. Sebab mungkin kita tak suka dia, tapi kita doa juga kebaikan untuk dia. Boleh jadi benda yang kita tak suka tu ada kebaikan, benda yang kita suka tu ada keburukan. Salah orang kat ni tu. Doa percuma je. Kita minta dengan Allah. Doa percuma je. Ya Allah, bagilah cepat-cepat Izaidi dengan Syahir kahwin ya Allah. Tengah bugil ke apa? Okay, masuk sekejap bang. Okay. Dah pakai baju, beritahu. Tengah bugil, Ustaz cakap. Sekejap, dia pakai baju sekejap. Ya, saya dah kahwin. Apa? Okay, korang tunggu sekejap. Kita time ni lah, bila Ustaz dah masuk, time ni lah korang boleh bertanya lebih sikit, sebab kita orang ni banyak belajar daripada ustaz-ustaz yang jadi sebut tu lah, Ustaz Zul, Ustaz Zahari. Dua ustaz ni yang banyak kita refer. Kadang-kadang bila Zaidi, hari tu Zaidi dia dapat watak ustaz tau. So Zaidi akan tanya, kalau Ustaz Zul busy, Zaidi akan tanya Ustaz Zahari macam, Ustaz kalau saya nak selitkan hadis ni sikit boleh tak? Ustaz cakap boleh. Okay, lepas tu dia akan tanya balik, Ustaz macam mana sebutan dia? Apa tu Ustaz Azhari ni akan bagi voice note. Okay, cara sebutan dia macam ni. Lepas tu saya dah buat, bila saya dah buat, saya akan tanya balik, Ustaz betul tak cara saya sebut ni? So inilah gunanya bila kita berkawan dengan orang-orang yang alim. Kita dapat manfaat dan syafaat. InsyaAllah bila orang kita berkawan dengan orang alim ni, dia boleh bagi ni tau, syafaat kepada kita tau. Sama juga macam ni, Zaidi, kalau Zaidi dengan Syahir masuk syurga, orang masuk syurga ni boleh memberi syafaat. Jadi tolonglah tarik saya yang banyak dosa ni. Korang semua dalam ni tolong tarik saya. Alhamdulillah. Ya, saya tak doakan, ya Allah Tuhanku, bagilah Zaidi dengan Syahir kahwin cepat. Tahun ni lah insyaAllah. Sekarang dah 3 bulan, lagi 2 hari lah. Tiap hari doa untuk Zaidi. Amin ya Allah. Semoga doa tu berpatah balik kepada awak. Amin. Ui, patah balik lah, insyaAllah. Izzah. Aku saya kena beransur dululah, sebab saya nak kena gerak rumah kakak saya ni, nak pack sikit. Esok ada family day. Saya esok bangun subuh juga. Syahir pergi Jakarta. Let dulu sekejap. Tunggu Ustaz masuk sekejap. Tak, aku tadi cakap dengan mak aku pukul 10 ni lah, pukul 10.30 tak bepek lagi. Oh, kau dah janji dengan mak kau ke? Nak pergi Puchong rumah kakak. Oh, malam ni? Malam ni nak kena gerak sebab esok ada family day. Sekejap lagi kalau ada masa kat sana nanti saya sambung. Sekarang kau kat mana? Sekarang kat Bangsa ni, kat rumah bilik.
Sekarang kat bangsa. Mana ustaz ni dah lama betul dia pakai baju. Thank you semua. Okay, saya minta diri dulu Ada salah silap, saya minta maaf, minta ampun dengan Allah SWT. Jadi kita sambung lagi. InsyaAllah. Terima kasih saya. Allah sayang. Allah sayang. Kan apa pun jadi dalam kehidupan kita, satu kita kena ingat, ya Allah betul-betul sayang kat kita. Allah tak pernah tinggalkan kita. Allah ni tak zalim. Allah sayang kita, geng. Kan? Kita kena selalu sangka baik dan kita kena tunaikan apa yang Allah nak kat kita setiap waktu dan keadaan. Kadang-kadang kalau kita buat salah, silap kan, kita tak ampun lah, sebab Allah tahu kita ni maha lemah kan. Kita sentiasa tak lari daripada kesilapan kan? Lagi-lagi dengan sesama manusia. Yang penting kita kena kuat berusaha untuk kembali pada dia kan? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Syed. Macam okay, jadi nak sambung sikit macam Mufti Man cakap kan, kita sekarang, manusia sekarang ni, kita terlalu memikir benda yang dah lepas. Sebab tu yang sampai ada orang depressed, terlalu memikir benda-benda yang tak patut kita fikir. Macam saya jadi selalu cakap, kita terlalu memikir dosa-dosa kita yang dah lepas, dosa-dosa, kita terlalu memikir benda-benda yang dah lepas. And Mufti Man cakap, kita kena tengok apa yang kita buat hari ni. Adakah kita buat hari ni lagi better daripada dulu atau lagi buruk pada dulu. So kita pentingkan apa yang dah jadi sekarang dan apa yang kita lalui sekarang. Sebab Mufti Man cakap, bila kita nak dia kata jangan buatkan benda yang lepas tu menjatuhkan diri kita. Sebab kita harus fikir ke depan. Kita tak payah, tak perlu pun nak asyik bercakap pasal benda lepas dia. Dulu aku teruk, dulu aku macam ni, apa semua. Lepas tu Mufti Man cakap, bila kita minta maaf ke Allah sekali je, Allah terus habiskan semua. Tapi bila kita buat jahat dengan, katakanlah kita buat jahat dengan Allah 100 kali, tapi kita minta maaf, ampun sekali je, Allah terus hilangkan semua. Tapi dengan manusia, kita buat baik 100 kebaikan, sekali je kita buat salah. Nah, memang kesalahan tu memang akan sampai bila-bila, memang dia akan ingat. kita kena move on lah, insyaAllah. Move on daripada kisah-kisah lampau. So kita kena move on, dan bila move on ni, kita kena fikir masa depan. Rumah. So guys, siapa yang ada kisah-kisah silam yang belakang, korang kena move on, kena tinggalkan. Sebab kalau nak ke depan, korang kena ke depan tanpa memikirkan ke belakang. Dan satu benda yang kita ingat, kadang-kadang apa yang kita buat dekat muka bumi Allah ni, semua bendanya akan dicatat, walaupun sebesar-besar Zahra. Sebab tu kita buat baik, kita kena dihisap, buat jahat pun kena hisap. Sebagai contoh, kita ucap kalimah subhanallah sekalipun, sepatah sepohon pokok kat syurga dah tumbuh. Kalau kita buat dosa, kita kena beringat lah, sebab Allah tu ada, Allah tu wujud, Allah bersifat wujud, ada di mana-mana. Maksudnya dekat sini dia wujud, dekat Shah Alam dia wujud, kat mana-mana dia wujud. So kalau kita nak buat dosa tu, fikir Allah ada, macam tu. Manusia ceria, kita kena fikir macam manusia ni selalu akan makhluk. Bila kita berharap kat makhluk ni sifat dia tak kekal. Makhluk ni akan sentiasa meninggalkan kita. Tak kisahlah girlfriend ke, boyfriend ke, kawan ke, kadang-kadang family. Ada terjadi family, kadang ada anak tinggalkan, wife tinggalkan, tapi Allah tak pernah pun tinggalkan kita. So kita kena sentiasa mengadu ke Allah, sentiasa minta ampun, sentiasa bercakap dengan Allah. Sebab Allah ni sifat dia kekal. Allah ni macam aku cakap, Allah ni dah ada sebelum perkataan ada tu ada. So banyak bercakap dengan Allah, banyak mengadu dekat Allah. Sebab Allah ni sifat kekal, Allah ni maha mendengar,
Allah selalu dengar apa yang kita nak cakap. Cuma kita je yakin tak yakin. Macam tadi cakap tadi kan, Allah akan datang kepada kita bagaimana dengan keadaan kita kepada Allah. Macam tu. Allah ni dia ada 20 sifat. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan 1 sifat harus. 20 sifat wajib ni kita kena ingat, salah satunya adalah wujud lah. Allah tu wujud. Allah tu khaliq, menjadikan. Makhluk tu dijadikan. So makhluk ni tidak mempunyai kuasa. Allah ni maha kuasa. Dia banyak. Allah ni maha kaya. Even orang bukan Islam pun dia bagi kekayaan. Nak menunjukkan betapa Allah ni kaya. Okey, kalau kita tak solat subuh hari ni, Allah bagi kita hidup, Allah bagi kita makan, Allah bagi kita nikmat. Push untuk Allah. Sebagai contohnya kan, kita dah kahwin lama ataupun yang belum kahwin lagi, dia nakkan jodoh, kena berharap pada Allah, tak boleh berharap pada makhluk. Walaupun kita dah couple berapa lama sekalipun, jangan berharap pada makhluk. Sebab boleh jadi dah couple katakanlah 6-7 tahun, tiba-tiba ada satu gaduh-gaduh kecil, tiba-tiba jadi besar, backup. So kita kena berharap pada makhluk, berharap pada Allah. Ustaz masuk dekat live lah. Kau turun, lepas tu kau live, lepas tu aku invite balik. Aku nak invite Ustaz Zul. Okay.